Ya, Assalamualaikum dan salam bola untuk semua. Jadi untuk video kali ini saya mau buat sedikit preview lah terhadap perlawanan final Euro 2020. Jadi ada dua pasukan yang berjaya sampai ke peringkat final ini, iaitu pertama kita ada Itali dan kedua kita ada England. Jadi yang pertama saya mau cakap pasal rekod kedua-dua pasukan inilah. Bukan rekod pertemuannya, rekod perjalanan kedua-dua pasukan ini, bagaimana mereka mereka boleh sampai ke final Euro pada tahun ini. Jadi Itali ya rekod bersih dalam bermula dari grouping lagi, menang ketiga-tiga perlawanan, dan di round of 16 mereka mengeluarkan Austria dengan skor 2-1. Di quarter mereka mengeluarkan Belgium juga dengan skor 2-1 ya. Belgium itu kan berada di ranking pertama FIFA sekarang, dan Itali mampu untuk mengeluarkan mereka. Di semifinal Itali mengeluarkan Spain, walaupun perlawanan itu terpaksa dilanjutkan ke babak penalti kan. Bagi saya lah, dalam perlawanan Spain Itali di semifinal itu adalah perlawanan yang menunjukkan bahawa Spain itu sebenarnya mampu untuk sampai ke final, tetapi ya mereka berjumpa di separuh akhir dan cuma satu pasukan yang boleh melanjutkan perjalanan. Maka satu pasukan lagi terpaksa balik, tetapi bukan Spain tidak bagus. Kalau saya tengok Spain memang bagus, tetapi yalah, apa boleh buat, dalam Euro kali ini kan mereka terpaksa berdepan dengan Itali di separuh akhir, maka mereka terpaksa pulang lah, sebab satu sejaan yang boleh meneruskan. Berbeza dengan England di grouping mereka cuma menang 2 perlawanan dan seri 1. Di round of 16 mereka mengeluarkan Germany. Ya, Germany itu walaupun antara salah satu negara elit sepak bola Eropah, tetapi kan dalam perlawanan ini, bagi saya, ini pendapat saya lah, Jerman itu hanya datang sama seperti tim underdog yang lain lah, dan title itu dalam kejohanan ini, title itu rasanya tertinggal di rumah lah. Di quarter final England mengeluarkan Ukraine dengan skor 4-0 ya. Ukraine pun bukanlah pasukan yang mampu mencabar sebenar-benarnya kekuatan England ini. Di semifinal mereka agak bertungkus lumus sedikit untuk mengeluarkan Denmark dengan skor 2-1. Ya, kalau saya lihat kepada rekod perjalanan, semestinya saya mengatakan bahawa Itali ini mempunyai kekuatan yang prestasi pasukan yang lebih baik daripada England. Ya, walaupun England memang baik, tetapi yang sedikit lebih baik itu ada pada Itali. Dan rasanya adalah bagi pasukan England, perlawanan ini merupakan perlawanan pertama mereka yang berjumpa dengan tim yang boleh mencabar kekuatan yang boleh menguji kekuatan sebenar mereka. Jadi ada sedikit faktor luck jugalah kepada England ini, kerana berjumpa dengan satu tim yang boleh menguji kekuatan mereka yang sebenar-benarnya di peringkat final kan. Jadi yalah, apa boleh buat lah, sebab susunan perlawanan itu tidak tidak memerlukan mereka berjumpa dengan tim-tim yang boleh mencabar, yang boleh menguji kekuatan sebenar mereka. Kalau macam Italia sudah mengeluarkan Belgium, sudah mengeluarkan Spain, dan konsistensi Italia itu bagi saya sangat
sangat baiklah dalam kejohanan Euro pada kali ini. Lepas tu dari segi line up, saya mau cakap pasal line up. Kemungkinan line up yang akan dipakai bagi pasukan Itali dulu, mungkin Itali akan bermain dengan formation 4-3-3 dan tidak melakukan sebarang perubahan lah di final nanti, di mana keeper ada Donnarumma, 4 orang defender ada Lorenzo, Bonucci, Chiellini dan Emerson ya. Emerson ini rasanya akan terus digunakan kerana ya Spinazzola itu kan masih cedera. So no option bagi saya for Italy. Dan 3 orang midfielder ada Barella, Jorginho dan Verratti mungkin akan dikekalkan oleh Mancini. Dan 3 orang di depan ada striker sebagai 3 orang di depan sebagai striker ada Chiesa, Immobile dan Insigne. Kalau saya menjadi Mancini, saya akan mengekalkan formation ini. Rasanya Mancini pun akan mengekal formation ini kerana performance mereka begitu baik dalam kejohanan Euro pada kali ini kan berpunca daripada formation yang mereka gunakan yang 4-3-3 dari awal pertandingan dijalankan. Dan England Southgate pada pendapat saya lah mungkin juga akan mengekalkan formation yang sama sebelum melawan Denmark, iaitu sebelum ini seperti melawan Denmark, iaitu 4-2-3-1 di belakang sebagai keeper Pickford. Tidak ada masalah. Setakat ni Pickford sangat cemerlang lah dalam kejohanan Euro pada kali ini. Hanya 1 kali sahaja dia punya jaring itu bergegar kan, iaitu semasa melawan dengan Denmark. Tapi itu kan jaringan itu kan dari set piece ya. Set piece itu kita tahulah macam mana, dan bukannya daripada set play. Kalau dari set play ya satu jaringan daripada Denmark itu rasanya sangat sukar untuk dilakukan. Dan mungkin ada sedikit faktor luck di situlah juga. Okey, terus dengan formation tadi sambung. 4 orang defender. Di sebelah kanan ada Walker, 2 orang center back ada Stones dan Maguire, dan di sebelah kiri ada Luke Shaw. 2 orang DM ada Phillips dan Rice. Bagi saya suka lah tengok England ini menggunakan 2 DM. Kalau kita tengok dua DM England, Phillips dengan Rice ini bagi saya lah menjadi tunjang kepada persembahan England dalam Euro pada kali ini, sehingga mereka mampu untuk sampai ke final, menjadi ialah antara penyumbang jugalah terhadap pasukan England ini. Dan di sayap kanan ada Saka, attacking midfielders Mason Mount, dan di sayap kiri ada Sterling, dan seorang striker tunggal ada Harry Kane, mungkin akan dikekalkan. Lepas tu saya mau cakap pasal jalannya permainan semasa final itu nanti. Okey, pada pendapat saya, ni apa yang saya rasa lah, mungkin perlawanan itu akan dikuasai oleh England lah. Maksud saya position ball itu akan dikuasai oleh England. Sebab faktor yang pertama, England itu kan kalau turun dengan 4-2-3-1, ya kita tahulah 5 orang midfield itu lebih mudah untuk menguasai bola berbanding dengan 3 orang midfielder. Jadi, dan faktor yang kedua, ini memang Itali kan sememangnya sebuah pasukan yang tidak gemar untuk
memegang bola terlalu lama. Mereka lebih gemar untuk melakukan permainan direct football yang mereka lebih gemar untuk cuma menunggu peluang untuk melakukan counter yang boleh menghasilkan jaringan. Dan bagi pendapat saya dalam kejohanan Euro pada kali ini, ya begitulah Itali main. Tidak mementingkan penguasaan bola, hanya menunggu saat-saat boleh melakukan counter, dan mereka melakukan counter. Dan sangat efisien lah bagi saya pasukan Itali ini dalam melakukan counter. Sangat berbahaya, dan itu menyebabkan mungkin perlawanan itu nanti position ball itu akan dimiliki oleh England. Lepas tu that's why lah tadi saya katakan yang kalau saya jadi Southgate, saya akan memakai formation 4-2-3-1 ini, sebab ialah dan memakai 2 DM ini sebab Walker dengan Shaw ini kan kadang-kadang bergerak terlalu jauh ke hadapan. Jadi kalau Itali mempunyai peluang untuk melakukan counter kan, ke barisan pertama dan barisan kedua itu kan ikut menyerang. Maksudnya numbers lah untuk melakukan serangan itu adalah dalam jumlah yang ramai. Jadi kalau Southgate menggunakan 2 DM ini, sekurang-kurangnya dapat menutup kemungkinan ruang yang ditinggalkan oleh Walker dan Shaw, antara salah satu lah, mana-mana yang melakukan overlap yang terlalu jauh ke hadapan lah. Dan ya, Itali kalau dapat counter, kadang-kadang situasi itu boleh 6 lawan 4, 6 lawan 5. So sekurang-kurangnya kalau ada 2 DM ini kan boleh menutup jumlah numbers pasukan Itali dalam melakukan serangan. Lepas tu saya mau cakap pasal mana pasukan yang berkemungkinan untuk dapat menghasilkan jaringan. So pada pendapat saya yang lebih efisien antara kedua-dua pasukan ini untuk melakukan jaringan itu adalah pasukan Itali lah. Rasanya pasukan Itali, sebab masa perlawanan England menentang Denmark tempoh hari, saya melihat stamina Raheem Sterling itu semakin drop, di mana ada beberapa situasi yang saya melihat Raheem Sterling itu dia mampu untuk mendapatkan bola, tetapi dia cuma membiarkan begitu saja. Ada situasi di mana dia mampu untuk melakukan sesuatu yang macam berbahaya sikit lah, tetapi Raheem Sterling tidak mampu untuk melakukannya. Yang apa nama dia tu, yang gol yang lawan Denmark itu kan disumbangkan oleh Kane, dan crossing daripada Saka kan, bukan Raheem Sterling ya. Walaupun Raheem Sterling cuma berlari dan mendapatkan penalti untuk Harry Kane score. Tetapi dalam perlawanan tersebut saya melihat stamina Sterling itu jelas bagi saya lah, ini pendapat saya, mungkin ada pendapat yang lain. Saya melihat kepada Sterling ini sudah stamina dia tu sudah turun lah. Faktor kepenatan mungkin, sebab perlawanan mereka kompak kan, tidak dapat rehat yang banyak. Dan kita tahu yang England ini yang menjadi tonggak kepada jaringan adalah Sterling dan Harry Kane. Kalau
Tetapi kan yang stamina Sterling ini bagi saya lah, yang saya nampak adalah kurang. Jadi bagaimana England itu untuk melakukan jaringan? Adakah harus mengharapkan seorang Harry Kane sahaja? Bagi saya, kalau hendak mengharapkan Harry Kane, tidak begitu efisien lah dalam bahagian serangan England ini. Ya, kan dua centre back Itali itu, Cellini dan Bonucci, itu merupakan, kalau saya tengok dalam perlawanan ini, merupakan partner centre back yang terbaik, yang sukar untuk melepaskan lawan melakukan jaringan. Lepas tu bagi saya, win rate untuk kedua-dua perlawanan ini saya meletakkan 55% untuk Itali dan 45% untuk England. Saya bukan fans Itali dan saya bukan fans England. Saya cuma cakap apa yang saya nampak dalam perlawanan sebelum kedua-dua pasukan ini, yang sebelum inilah, yang sebelum mereka sampai ke final. Dan saya cuba membuat sedikit preview andaian lah, bagaimana perlawanan itu akan berlaku nanti. Mungkin akan berlaku. Saya cuma membuat andaian saja. Dan setakat itu saja. So, jumpa lagi di the next video.